Shalom, salam damai saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Puji dan syukur kita kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan telah sediakan di mana kita dapat bersama lagi dalam ibadah online hari ini. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami dan pengakuan iman rasul. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman rasul, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang marilah kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum itu, marilah kita berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan telah menjaga kami di sepanjang minggu ini, dan sehingga hari ini Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk bersama lagi dalam ibadah online ini Tuhan. Bapa, bentar lagi kami mau menaikkan pujian dan penyembahan buat Tuhan. Kuduskan, layakkanlah kami Tuhan untuk datang ke hadirat Engkau, memuji Engkau dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apapun keadaan hidup kita saat ini saudara, dalam suka ataupun duka, Tuhan sentiasa menyertai kita karena Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada,
Bapa, ajarilah kami untuk saling mengasihi tanpa batas, karena kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih yang dari Bapa pasti lemah lembut, memaafkan dan murah hati. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekarang, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk persembahan pemberian. Sebelum itu, marilah kita berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk berkat Engkau telah berikan kepada kami di sepanjang minggu ini. Dan pada hari ini,
Kami ingin memberi Tuhan sedikit yang ada pada kami sebagai kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Untuk pekerjaan di ladang Tuhan di muka bumi ini. Berkati setiap tangan yang memberi, berkati pekerjaan kami, berkati majikan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan dijalankan, marilah kita menyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Markus pasal 12 ayat 29 hingga 31 dan Matius pasal 5 ayat 43 hingga 48. Markus pasal 12 ayat 29 hingga 31. Perintah yang terutama. Yesus menjawab, "Inilah perintah yang paling utama. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Dialah Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu." Perintah yang kedua ialah, "Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi kamu dirimu sendiri." Tiada lagi perintah lain yang lebih utama daripada kedua-dua perintah ini. Matius pasal 5 ayat 43 hingga 48. Mengasihi musuh. Kamu sudah mendengar ajaran seperti berikut. Kasihilah sahabatmu dan bencilah musuhmu. Tetapi sekarang aku berkata kepada kamu, kasihilah musuh kamu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapa kamu yang di surga, karena Allah menerbitkan matahari dan yang dijadikannya untuk orang yang baik dan yang jahat. Dia menurunkan hujan untuk orang yang mentaati Allah dan juga untuk orang yang tidak mentaatinya. Patutlah kamu menerima pahala daripada Allah jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu. Bukankah para pemungut cukai pun berbuat demikian? Jika kamu hanya beramah-ramahan dengan kawan-kawan kamu, apakah kelebihannya? Orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Kamu harus mengasihi semua orang seperti Bapa kamu yang di surga mengasihi semua orang. Demikian firman Tuhan. Missionary Irene G akan menyampaikan khotbah yang bertema Hidup dalam Kasih Tuhan. Shalom semua saudara-saudari sekalian di mana-mana pun Anda berada. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kerana dapatlah berkumpul bersama secara online untuklah menyembah Allah bersatu hati, bersatu jiwa dan juga dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di syurga, kami ingin mengucapkan terima kasih kerana Engkau menjaga keselamatan kami pada sepanjang minggu ini Tuhan. Mengalami kuasa kemuliaan Engkau. Dalam setiap hari kami menerima kasih karunia Engkau Tuhan. Dan juga kami siap sediakan hati untuklah mendengar firman-Mu dan sebagailah penerimaan sebagai makanan rohani dan minuman rohani untuk pertumbuhan kerohanian kami Tuhan. Mohon Engkaulah menyertai kami pada permulaan sampai ke akhir. Di dalam nama Yesus Kristus, saya ikat segala kuasa gelap yang membuat kekacauan di sini. Hapuskanlah mereka. Dan halaukan mereka supaya mereka tidak akanlah menjadikan halangan untuklah hamba-Mu menyampaikanlah firman-Mu kepada umat-umat-Mu di rata-rata tempat. Kami juga doakanlah kuasa Roh Kudus memenuhikan tempat ini dan di mana-mana pun mereka berada dan juga Engkau menyertai kami pada permulaan sampai ke akhir. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, beberapa hari yang lalu saya dengan dua orang saudari dan juga seorang pastor sedang menuju ke rumah jemaat untuk melawat seorang pesakit. Dalam tengah perjalanan, tiba-tiba kami nampak berlakunya satu kemalangan di mana salah seorang penunggang motosikal telah melanggar motosikal yang satu lagi sehinggalah ketiga-tiga penunggang motosikal itu tercedera. Mereka yang melibat dalam kemalangan itu termasuklah dua orang tua dan seorang pemuda. Semasa kami nampak orang tua itu tercedera sehingga muka dan tangannya telah dilitupi darah, maka kami pun berhentikan langkah dan kereta dan mengambil berat serta cuba menghulurkan tangan untuk membantu dia. Dan dia memberitahu kami bahawa dia sudah menghubungi anaknya dan sedang menunggu kedatangannya untuk membawa mereka ke hospital. Dan pemuda yang melanggar orang tua itu juga mengalami kecederaan yang amat serius.
Kerana sebelah tangan kanannya tidak dapat berangkat lagi. Akhirnya pastor pun membawa dia pergi ke Hospital Umum Sarawak untuk melanjutkan pemeriksaan serta mendapatkan perawatan. Saya ingin berkongsi bahawa dalam kisah ini bukan berkenaan dengan perbuatan yang kami telah lakukan terhadap ketiga-tiga orang itu. Tetapi ada satu perkara yang sangat menarik perhatian saya, iaitu di mana fokusnya adalah terhadap nenek tua itu. Semasa nenek itu menerangkan situasi kemalangan tersebut, tiba-tibanya dia mula berasa emosi dan menangis dengan sekuat-kuatnya kerana dia masih berasa ketakutan apabila imbas kembali apa yang telah berlaku. Apabila saya melihat keadaannya, air mata saya pun mengalir dan hati saya tergerak ingin memeluk dia dan berdoa untuk dia. Walaupun pada masa itu wabak penyakit COVID-19 yang masih belum lenyap dengan sepenuhnya. Cuma keadaan sudah bertambah baik. Secara jujur, dalam hati saya masih ada perasaan bimbang. Namun demikian, ada satu daya gerakan yang menggerakkan hati saya supaya memberikan pelukan kasih Allah kepadanya. Saya perserahkan diri kepada Tuhan dan memeluklah nenek itu. Sambil saya berdoa untuk dia dan tenangkan hatinya. Supaya dia tidak berasa takut lagi. Tidak lama kemudian, pemuda itu juga berdiri di depannya dan minta maaf kepada nenek itu atas kecuaiannya yang mengakibatkan kemalangan itu berlaku. Pada saat itulah saya telah menyaksikan akan kasih Allah di mana nenek itu tidak memarahi pemuda itu. Malah dia melakukan sesuatu perkara yang sangat menakjubkan. Kerana dia memeluk pemuda itu dan berkata, bersyukurlah anak. Kita bersyukur kepada Tuhan kerana kita semua masih hidup. Jangan risau lagi. Apabila pemuda itu telah diampuni oleh nenek itu, saya sungguh percaya dalam hatinya juga bersyukur kepada Tuhan. Walaupun dia bukan seorang Kristian, tetapi kita sungguh percaya kasih Tuhan sudah ditanam di dalam hatinya melalui perbuatan kasih yang dicurahkan oleh nenek tersebut. Dalam hal tersebut jelas nampak bahawa nenek itu telah hidup dalam perintah Allah, iaitu mengasihi sesama manusia dan mengampuni orang yang bersalah terhadapnya. Sepertilah yang dicatatkan dalam doa Bapa kami yang tadi kita sudah doa dalam buku Matius bab 6 ayat 12. Ampunlah kesalahan kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Lihatlah, walaupun nenek itu sudah tercedera dalam kemalangan tersebut bersama dengan suaminya dan juga berasa ketakutan, tetapi dia tidak menunjukkan kemarahannya terhadap pemuda itu. Malah dia sanggup mengampuni atas kecuaian pemuda itu. Ini bukan satu perkara yang senang dilakukan, saudara-saudari sekalian. Melainkan seseorang itu mengenali Allah dan hidup dalam kebenarannya. Maksud saya, Allah yang Esa. Allah yang penuh kuasa. Allah yang penuh kasih. Mengapa saya berkata demikian? Kerana kadang-kadang apabila saya nampak kemalangan berlaku di tepi jalan raya, ada sebilangan orang menunjukkan kemarahan dan saling mengalah antara sesama sehinggalah bangkit pergaduhan. Tetapi kes yang dinyatakan di atas tadi telah memberikan satu kesedaraan kepada kita dan mengingatkan kita sama ada kita hanya mempunyai nama Kristian sahaja ataupun kita betul-betul hidup di dalam Kristus. Dan kehidupan kita ini adakah boleh berfungsi sebagai cahaya dan garam di dunia ini? Ketahuilah bahawa hanya orang yang mempercayai dan menerima Yesus Kristus dalam kehidupannya dengan keseluruhannya adalah dilahir daripada Allah. Dan jika dia dilahirkan daripada Allah, maka dia pasti akan mengasihi Allah Bapa dan juga akan mengasihi anak-anaknya. Sebagaimana yang tercatat dalam 1 Yohanes bab 5 ayat 1. Inilah berkenaan dengan kasih dan perintah Allah yang harus ada dalam kehidupan setiap orang percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita lihatkan dari secara latar belakang melalui kalam Markus bab 12 ayat 29 sampai 31 berhubung dengan Matius bab 5 43 48
di mana saya akan konsentrate, saya akan melumpuhkanlah perhatian terhadap Markus 12:30-31, iaitu perintah Allah yang utama dan juga kedua sama penting sekali, dan juga Matius 45:44 di mana ia mengatakan kasihilah musuhmu dan doakan orang yang menganiayaimu. Okay. Saudara-saudara sekalian, dalam buku Markus 12 bab 12 ayat 28 sampai 31 telah mencatatkan tentang seorang ahli Taurat yang sedang mendengar ajaran Yesus dan dia sangat kagum dengan jawapannya yang diberikan kepada orang Saduki berkenaan dengan soal perkahwinan pada hari kebangkitan. Kerana orang Saduki tidak percaya akan perkara tentang kebangkitan daripada orang mati. Seterusnya, ahli Taurat tersebut menaruhkan soalannya kepada Yesus Kristus kerana ingin tahu apakah jawapan yang akan diberikan olehnya. Perbuatannya itu juga tidak mengabaikan bahawa dia ingin ataupun mempunyai niat untuk menguji Yesus. Soalannya ialah berkenaan dengan perintah Allah yang terutama kerana ahli Taurat sangat pentingkan hukum Taurat dan serius akan ajaran tersebut. Biasanya ahli Taurat adalah orang yang sangat pakar dalam ajaran hukum Taurat kerana mereka mempelajari dan menafsirkan hukum Taurat secara teliti. Tugas mereka adalah menyusun peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan untuk setiap situasi yang berkenaan dengan kehidupan keagamaan bagi orang Yahudi. Mereka juga dikenali sebagai cendekiawan Yahudi di mana mereka dilatih untuk memperluaskan ajaran Taurat, iaitu hukum Taurat. Mengajar murid-murid baik melalui lisan maupun tulisan dan menerapkan hukum Taurat di kalangan orang Yahudi. Dalam ayat 29 sampai 31 adalah jawapan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus kepada ahli Taurat itu, iaitu perintah Allah yang utama ialah mengasihi Allah dan perintah yang kedua ialah mengasihi sesama manusia sepertilah mengasihi diri sendiri. Di mana kedua-dua perintah tersebut sangat penting dan mestilah dipatuhi oleh semua umat Allah. Apabila ahli Taurat itu mendengar penerangan daripada Yesus Kristus, dia pun sangat setuju dengan jawapan yang dibalaskan ataupun diberikan oleh Tuhan Yesus. Berkenaan dengan kasih, saudara-saudari sekalian, ia juga berhubung dengan buku Matius bab 5:43 sampai 48, di mana Yesus Kristus telah mengajar para pengikutnya supaya mematuhi perintah tersebut. Jadi sebagai pengikut atau murid Yesus ataupun orang Kristian, ya, haruslah mengetahui bahawa kasih dalam perintah Allah bukan berkenaan dengan kasih yang berasal daripada manusia, tetapi adalah daripada Allah Bapa yang di syurga. Dalam bahasa Yunani, terdapat 4 jenis kasih yang dikategori seperti berikut, iaitu epitomia adalah kasih yang berasal daripada hawa nafsu ataupun keinginan daging. Yang kedua, eros adalah kasih antara lelaki dan perempuan di mana kasih tersebut tidak direncanakan ataupun diinginkan. Namun demikian ia telah ditanamkan dalam setiap insan. Yang memperolehi jenis kasih ini tidak bersalah. Tetapi janganlah menyalahguna dengan motif yang tidak betul. Yang seterusnya, filio ialah kasih persahabatan yang sering dipakai untuk menggambarkan kasih Kristus dengan para muridnya. Agape, yang last kali. Yang terakhir, agape ialah jenis kasih yang menurut pengertian Kristiani di mana yang mengacu kepada kasih yang rela berkorban. Hanya perkataan ini, agape, adalah yang paling sesuai untuk menjelaskan tentang kasih Allah yang suci dan tidak terbatas. Di atas bumi ini, tidak ada kasih yang lain dapat membandingkan dengan kasih Allah. Kerana kasihnya panjang sabar, kasihnya jugalah setia dan tidak terhingga. Allah Bapa menunjukkan kasihnya kepada manusia dengan mengutus anak tunggalnya, iaitu Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menjadi pengorbanan menebus dosa manusia di atas kayu salib demi menyelamatkan manusia, dan sesiapa yang mempercayai kepada Yesus Kristus tidak akan menghadapi kebinasaan, malah memperolehi hidup kekal. Sebagaimana yang dicatatkan dalam Alkitab, iaitu dalam buku Yohanes bab 3 ayat 16 yang kita sangatlah fasih dalam ayat tersebut,
Yaitu Allah begitu mengasihi dunia sehinggalah menganugerahkanlah anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperolehi hidup kekal. Keseluruhan Alkitab adalah berkenaan dengan kasih Allah. Dari permulaan iaitu Kejadian sampailah Wahyu, kita dapat lihat betapa besar kasih Allah terhadap manusia yang begitu kecil sekali. Sepertilah yang dicatatkan dalam Mazmur bab 8 ayat 4 sampai 5. Di mana ia katakan, apakah manusia maka engkau mengingatkannya, dan anak manusia maka engkau mengendahkannya. Engkau telah menjadikannya rendah sedikit daripada yang ilahi dan memahkotakannya dengan kemuliaan dan kehormatan. Lihatlah saudara-saudari sekalian, walaupun ayat tersebut adalah satu ibarat yang mencatatkan tentang Yesus Kristus yang hidup dalam tubuh manusia, iaitu firman menjadi manusia, ya, dan hidup di kalangan orang ramai. Tetapi juga tidak diabaikan bahawa ia juga melambangkan setiap insan di atas bumi ini yang digelar sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun manusia telah berdosa dan tidak mencapai kemuliaan Allah, tetapi dia tidak pernah membiarkan kita terus hidup dalam kebinasaan. Malah disebabkanlah kita ini yang telah diperbenarkan dan juga kini bukan digelar sebagai hamba dunia lagi, tetapi adalah anak-anak Tuhan. Oleh itu, sesiapa yang tetap hidup dalam kebenarannya dan mematuhi perintahnya, maka ganjaran yang diperolehi pada suatu hari nanti yang akan datang ialah mahkota kemuliaan dan kehormatan dari syurgawi. Saudara-saudari sekalian, ada dua kepentingan yang saya akan sampaikan dalam khotbah ini. Yang pertama adalah mengasihilah musuhmu. Perkara ini memang susah untuk dilakukan oleh setiap insan. Ingatlah, sebagai anak Allah, kita mesti mempunyai hidup yang serupa dengan Yesus Kristus, di mana kita sanggup mengorbankan diri kerana mengasihi Allah dan sesama manusia. Ini bukan dimaksudkan bahawa kita mestilah membunuh diri atau sengaja melakukannya. Tetapi pengorbanan tersebut adalah berasal daripada hati yang jujur, sepertilah yang dinyatakan dalam 1 Korintus, iaitu bab 13 ayat 3. Ya, begitu juga kalaupun aku memberikan segala milikku untuk memberi makanan kepada orang miskin, atau mengerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi tidak mempunyai kasih, maka aku langsung tidak berguna. Dengarlah, walaupun kita sudi serahkan tubuh ini untuk dibakar, tetapi tidak mempunyai kasih, semua adalah sia-sia sahaja. Yesus Kristus tahu bahawa kelemahan manusia adalah sangat susah mengasihi musuhnya. Tetapi itulah perintah Allah yang harus dipatuhi. Kerana jika kita telah mengaku bahawa kita mengasihi Allah, kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita mestilah mengasihi sesama manusia, iaitu termasuklah musuh kita. Kerana Allah mencipta manusia menurutlah bayangannya. Pada suatu ketika dahulu saya pernah bertanya kepada sebilangan orang Kristian dengan berkata, adakah anda boleh mengampuni dan mengasihi musuhmu dengan sepenuh hati? Kebanyakan jawapan daripada mereka adalah begini, tidak mungkin. Tidak mungkin saya boleh mengasihi musuh. Ataupun mereka berikan jawapan, walaupun saya sudah mengampuni dia, tetapi tidak mungkin dapat menerimanya dengan sepenuh hati. Apatah lagi mengasihi dia. Ketahuilah bahawa keindahan dalam kepercayaan kita, iaitu agama Kristian ini, adalah berkenaan dengan kasih Allah. Di mana kasihnya dinampak oleh orang ramai melalui anak tunggalnya Yesus Kristus yang mengorbankan diri demi menyelamatkan semua bangsa di seluruh dunia, supaya tidak dibinasakan oleh dosa kematian. Oleh itu, sekarang kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan juga diperbenarkan melalui keimanan dan kasih karunia-Nya. Bagaimana pula dengan keadaan hidup kita yang digelar sebagai seorang Kristian ataupun seorang baharu yang dilahir oleh Allah Bapa dan Roh-Nya, sebagaimana yang dicatatkan dalam 1 Korintus 5:17.
Kita adalah orang baharu dalam Kristus. Adakah kita mempunyai hidup yang serupa Yesus Kristus? Ataupun masih hidup dalam orang lama yang tidak dapat mengampuni orang yang bersalah terhadap kita dan tidak dapat mengasihi musuh kita? Ingatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 45 ayat 48. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapa-mu di syurga. Kesempurnaan di sini ialah berkenaan dengan pertumbuhan dalam kerohanian, perbuatan berasal daripada hati yang jujur dan penuh kasih dan hidup semakin hari semakin menyerupai anak tunggal Allah iaitu Yesus Kristus. Kerana dalam kebenaran Allah, kasihnya adalah sempurna. Tidak ada kecacatan. Sesiapa yang hidup dalam Kristus akan berbuah kudus, saudara-saudari sekalian. Iaitu kasih, kesabaran, damai sejahtera, lemah lembut dan sebagainya. Seperti yang dicatatkan dalam buku Galatia, ya, bab 5 ayat 22 sampai 23. Dia tidak suka pertengkaran. Orang yang berbuah kudus, dia tidak suka pertengkaran dan perselisihan antara sesama manusia. Malah dia rela merendahkan diri demi mendamaikan situasi dan mengampuni orang yang bersalah terhadapnya, serta tetap mengasihi musuh. Kasih sedemikian yang dicurahkan dalam hidupnya bukan berasal daripada kasih dirinya sendiri atau manusiawi. Tetapi itulah adalah kasih daripada Tuhan yang hidup di dalamnya. Kerana sesiapa yang mengasihi Allah, maka dia taat akan perintah Allah. Sebagaimana dicatatkan 1 Yohanes bab 5 ayat 3. Apakah perintah Allah yang terutama dan kedua yang sama penting itu? Seperti yang kita telah mendengar pengacara yang telah baca tadi, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dengan sepenuh kekuatanmu, dan dengan sepenuh fikiranmu, serta mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini berasal dari buku Lukas bab 10 ayat 27. Ingatlah, sebanyak 4 kali kita nampak perkataan sepenuh. Ya, sepenuh hatimu, sepenuh jiwamu, sepenuh kekuatanmu, dan sepenuh fikiranmu. Dan ini juga bermaksud bahawa kesempurnaan dan kasih adalah sepenuhnya. Satu soalan kepada saudara-saudari sekalian. Sudahkah anda mematuhi dan taat akan perintah tersebut? Mulai sekarang, bagaimana anda melayani orang yang bersalah terhadapmu? Saya juga pernah mengalami satu cabaran yang sangat besar dalam hidup saya. Ya. Adakah senang untuk kita menerima musuh-musuh kita yang menganiayai kita? Adakah senang kita mengampuni mereka? Mungkin boleh kita ampuni mereka, tetapi untuk mengasihi mereka, menerima mereka, itu adalah satu perkara yang sangat sukar sekali. Tetapi dalam hidup saya, Tuhan izinkan perkara yang begini berlaku, supaya saya boleh bertumbuh dalam kerohanian. Dan juga bertumbuh bermaksudnya berhubung rapat dengan Yesus Kristus untuk berbuah kudus, yaitu kesabaran, kasih. Kasih adalah yang terpenting. Di antara semua perintah tersebut, kasih adalah terpenting. Keseluruhan Alkitab, kasih adalah terpenting. Kerana kasih dapat mengubah segala sesuatu. Saudara-saudari sekalian, yang kedua, bagaimana kita doakan orang yang menganiayai dan bersalah terhadap kita? Apabila kita dianiayai oleh seseorang yang kita sangat percaya ataupun sangat mengasihi, maka dialah sangat susah bagi kita berdoa untuk mengampuni atau menerima dan mengasihi dia. Kadang-kadang disebabkan kemarahan telah meliputi hati rohani kita, maka kita berdoa agar Tuhan memberikanlah orang itu ajaran yang setimpa dengan apa yang dia telah lakukan terhadap kita. Adakah itu ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada para pengikutnya atau kepada orang Kristian? Tidak. Yesus Kristus mau kita mengampuni orang yang bersalah terhadap kita.
Sepertilah dalam doa Bapa kami yang telah saya baca tadi. Ampunlah kesalahan kami sebagaimana kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Dia juga mengajar kita bahawa apabila seseorang itu melakukan kesalahan terhadap kita, maka kita haruslah mengampuni dia sebanyak 70 kali 7 kali. Iaitu dicatatkan dalam buku Matius bab 18 ayat 21-22. Ya, bukan mudah untuk kita. Ya, bukan mudah untuk kita lakukan. Tetapi hanya satu cara, iaitu menerima Yesus Kristus dengan sepenuhnya dalam hidup kita dan izinkan roh kebenaran memenuhi keseluruhan hidup kita agarlah kita boleh berubah, agar keseluruhan hidup ini, orang baharu ini akan bertumbuh dan juga berubah, supayalah kita boleh bertumbuh mempolehikan hati yang seperti Yesus Kristus, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Yesus Kristus telah menunjukkan teladan yang terbaik bagi kita. Semasa dia dihina dan sengsara di atas kayu salib, dia tidak pernah marah terhadap mereka yang menganiayainya. Kasihnya ya, kepada mereka adalah sangat-sangat besar sekali. Dia tidak marah, tidak menghina dan jugalah cakap perkataannya buruk terhadap orang yang membunuh dia. Malah dia meluahkan kasihnya kepada mereka dengan berdoa kepada Allah Bapa di syurga. Dia berkata, "Ya Bapa, ampunlah mereka kerana mereka tidak tahu apa yang dilakukan mereka." Lihatlah betapa besar kasihnya kepada mereka yang bersalah terhadapnya. Kini kita sebagai anak-anak Tuhan yang memperolehi hidup Yesus Kristus di dalam ini, sepatutnya kita mempunyai hidup yang serupa dengan Yesus Kristus. Iaitu mengasihi Allah dan sesama manusia. Janganlah kita mata ganti mata, gigi ganti gigi terhadap musuh kita. Tetapi tetaplah kita berdoa dan berbuat baik terhadap musuh kita yang berasal dalam hati ini untuk mengasihi mereka. Kerana apabila kita melakukan demikian, maka telah menimbulkan bara api ke atas kepalanya yang dicatatkan dalam buku Roma bab 12 ayat 20. Ini juga bermaksud bahawa apabila doa dan perbuatan baik kita berasal daripada kasih dalam Kristus, maka kita telah menjadi cahaya dan garam kepada mereka yang tinggal dalam kegelapan. Suatu hari nanti musuh itu akan dipengaruhi oleh kasih Yesus melalui hidupmu. Dia bukan musuhmu lagi, tetapi dia adalah saudara-saudari seiman di dalam hidupmu. Soalan lagi, sudikah anda berdoa untuk musuhmu? Walaupun mereka digelar sebagai orang Kristian, tetapi ada kelemahan dalam diri sendiri dan tidak mengerti kepentingan menjadi seorang Kristian, adakah anda sudi menjadi cahaya dan garam untuk membawa kebenaran Allah kepada mereka melalui kesaksian hidupmu dan mengasihi mereka dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan, sepenuh fikiranmu? Gereja-gereja pada zaman kini memang sudah semakin hari semakin kekurangan kasih yang sejati di dalam Kristus. Ini untuk mengingatkan kita supaya kita mestilah kembali kepada Tuhan. Jadilah gereja yang hidup, bukan bangunan ini, tetapi gereja yang hidup, yang boleh mencurahkanlah kasih Allah kepada mereka yang hidup di dalam kegelapan. Sebagai kesimpulan, apabila kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidup kita ni dan tetap bertumbuh dalam kebenaran Allah, maka kita pasti mengalami perubahan dalam hidup kita, iaitu dipenuhi oleh kuasa kasih Allah. Dengan demikian, kita mengerti kepentingan untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan serta mengasihi sesama manusia, termasuklah musuh kita. Hidup dalam kasih Allah akan menjadi cahaya dan garam untuk mendamaikan dunia ini dan membimbing orang yang sesat dalam kegelapan ke arah cahaya Kristus. Saudara-saudari sekalian, sudikah anda melakukan demikian demi Allah dan kerajaannya? Kerana jika anda mengerti dan tetap hidup dalam perintah Tuhan, maka anda tidak jauh daripada kerajaan Allah lagi. Sepertilah yang dikatakan oleh Yesus Kristus kepada ahli Taurat itu, apabila ahli Taurat sedar dan mengerti perintah Allah,
yang terutama dan juga perintah yang kedua sama penting. Dengarlah saya bacakan. Markus bab 12, yaitu ayat 32 sampai 34. Ahli Taurat itu berkata kepada Yesus, "Sungguh baik jawapan Guru. Kata-kata engkau itu benar kerana Allah itu Esa. Tiada yang lain daripadanya. Mengasihinya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh fikiran, dengan sepenuh jiwa dan dengan sepenuh kekuatan. Serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Adalah lebih utama daripada segala korban persembahan dan korban bakaran." Yesus menyadari bahawa jawapan itu bijaksana, lalu berkata kepadanya, "Kamu tidak jauh daripada kerajaan Allah." Itulah kehendak Allah terhadap setiap orang percaya. Amin. Saudara-saudari sekalian, saya akan pimpinkan kalian doa sebagai untuk menamatkanlah perkongsian khotbah pada hari ini. Mari kita sediakan hati. Jika kita masih belum terima musuh, masih belum dapat mengasihi mereka, kita mohonlah Allah Bapa bimbing kita, ubahkanlah hati kita. Bukanlah kita doa untuklah ubahkan hati orang lain. Tetapi ubahlah bermula dari diri sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di syurga, kami serahkan diri kepadamu Tuhan. Banyak kelemahan dalam diri sendiri. Kadang kami tidak dapatlah mengasihi sesama manusia. Kami berkata kami mengasihi Allah, tetapi kami tidak dapat mengasihi sesama manusia, terutama musuh kami Tuhan. Mereka yang menganiayai kami. Mereka yang menyampaikan perkataan yang tidak baik terhadap kami. Atau mereka yang melakukan kejahatan terhadap kami. Kami tidak dapat menerima mereka. Kami menolak mereka. Kami tidak dapat berdoa untuk mereka. Yang berasal dari hati yang mengasihi mereka seperti Yesus Kristus. Tetapi apabila kami ingat kembali bahawa betapa besar kasih-Mu melalui anak tunggal Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib ini, sampai berdoa untuk orang yang menganiayai, yang membunuhnya. Tuhan Bapa di syurga, ampunlah segala kesalahan mereka. Kerana mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, Tuhan. Berikanlah hati kami seperti hati Yesus Kristus, yang dapatlah mencurahkan kasih karunia ini kepada orang ramai, termasuklah musuh kami, supaya bimbing mereka keluar dari kegelapan. Lepaskan mereka dari ikatan kuasa gelap, dan mereka menuju ke arah cahaya Kristus, memperolehi keselamatan abadi, memperolehi kasih karunia yang datang dari Allah Bapa di syurga. Mohon Engkau mengubahkan kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi cahaya dan garam yang mengandungi kasih-Mu dalam hidup ini, dan memancarkan cahaya ini, dan mendamaikan orang yang berfungsi sebagai garam, mendamaikan antara sesama manusia. Supayalah dunia ini akanlah menjadi lebih indah lagi di dalam kuasa-Mu, dalam kemuliaan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami serahkan diri kepadamu. Mohon Engkau bimbinglah kami sepanjang hayat kami yang masih hidup di dunia ini. Mohon Engkau bimbing kami, ubahlah kami, supaya kami bertumbuh dalam kerohanian dan memiliki kasih yang tidak terhingga di dalam-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita sediakan hati. Kita menerima doa berkat. Saya akan pimpin. Semoga kasih kurnia Allah Bapa disertai oleh anak Allah, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat dunia, dan keakraban Roh Kudus menyertai kalian pada permulaan sampai ke hujung. Amin. Sekarang marilah kita sama mempersiapkan hati untuk bersatu di dalam doa bagi mendoakan beberapa perkara doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa,
Kita bersyukur untuk kawalan keadaan pandemik di Sarawak, namun kita terus berdoa untuk kewaspadaan dalam pencegahan terhadap pandemik. Dan perkara yang kedua, Gereja Metodis Matang akan memasang alat rakaman untuk kegunaan ibadah. Kita berdoa supaya semuanya berjalan dengan lancar dan berdoa untuk pemulihan kebangkitan fisikal. Dan perkara yang ketiga, kita berdoa bagi mereka yang sakit, khususnya bagi Sis Florida, Saudari Subia, dan Saudara Wilson. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman Engkau telah kami dengarkan sebentar tadi Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati hamba Tuhan yang menyampaikan firman Engkau, supaya firman Tuhan itu tetap tertanam dan tumbuh dalam hati kami. Bapa Syukawi yang terhormat, pada saat ini dan hari ini Tuhan, kami mau menyampaikan beberapa perkara doa syafaat, yaitu Tuhan kami sangat bersyukur karena Engkau telah memberkati negeri kami Sarawak, dan kini keadaan negeri kami semakin pulih daripada penyakit COVID-19 ini Tuhan, dan kami terus berdoa agar Tuhan terus memulihkan negara kami, supaya negara kami, negara dan negeri kami Sarawak ini Tuhan terus pulih daripada penyakit ini Tuhan. Kami juga berterima kasih kerana Engkau memberkati, walaupun saat begini Tuhan, kami masih ada waktu untuk bersama Tuhan dalam ibadah online pada hari ini Tuhan. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk Gereja Metodis Matang yang ingin memasang alat-alat untuk memudahkan ibadah kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Engkau, seturut dengan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan kami berdoa juga Bapa untuk kebaktian fisikal, yaitu kebaktian akan kami mulakan tidak lama lagi Bapa. Kami terus berdoa agar penyakit COVID-19 ini terus dipulihkan Tuhan, dan supaya kami dapat kembali beribadah seperti biasa Bapa. Dan Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sakit Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Engkau yang berkuasa Tuhan. Terutamanya dan khususnya kami berdoa bagi Sis Florida, Ibu Subia, dan Uncle Wilson Tuhan, yang kini berada di hospital dan di rumah mereka dalam keadaan yang sakit. Beri mereka kekuatan Tuhan, beri mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk menjaga tubuh badan mereka. Dan kami juga berdoa untuk para dokter misi yang menjaga mereka agar diberi hikmat dan pengetahuan Tuhan untuk merawat mereka. Biarlah Tuhan memberkati ubat yang mereka makan Tuhan. Berkati mereka dan berilah penghiburan kepada keluarga mereka di saat mereka menjaga orang yang mereka sayangi Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami sampaikan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bishop Ong Hwai Tek memanggil Gereja Metodis untuk bersyukur dan tekun dalam doa. Beliau mengatakan, ramai di antara kita datang untuk berdoa sebagai kewajiban, melihat jam, menunggunya selesai. D.A. Carson memerhatikan ini tidak seperti apa yang dimaksudkan oleh orang Puritan ketika mereka mengisah orang Kristen untuk berdoa sehingga Anda berdoa. Kita harus berdoa cukup lama dan cukup jujur dalam satu sesi, mengatasi perasaan formalisme dan tidak nyata. Datanglah untuk bersukacita di hadirat Tuhan, tinggal dalam kasih-Nya dan menghargai kehendak-Nya. Mazmur 27:4. Kita harus belajar untuk menikmati penantian Sang Kekasih. Mari kita melepaskan senarai doa kita yang panjang dan dengan iman seperti kanak-kanak, seperti Samuel katakan, ya Tuhan, berfirmanlah, hamba-Mu ini mendengarkannya. Berdoa sehingga Anda berdoa.